Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abang semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan Maulana Nasai Hanafi. Jadi kenyataan dia menghasut masyarakat meninggalkan belajar sifat 20. Bukan kerana ada dalil yang menyuruh kita menjauhi pengajian tersebut, tetapi semata-mata dakwaan dia mengatakan bahawa belajar sifat 20 ni susah. Jom kita tengok video dia dulu. Kalau dia start belajar akidah mengikut kitab, kan saya dah bagi tahu semalam. Ada orang ARG lah, dia tanya, apakah masalah yang selalu dihadapi oleh orang awam bila dia belajar sifat 20? Betul tak? Saya dah bagi tahu semalam. Apakah masalah yang akan dihadapi oleh orang awam? Dia buat macam pertanyaan lah. Kalau belajar sifat 20, antara banyak benda yang orang sebut ialah kerana bahasanya, kerana istilahnya. Kalau tanya saya, ada banyak benda yang mana tak perlu disebut pada orang awam. Tapi kalau ustaz-ustaz, bila dia datang ke masjid, dia nak mengajar, dia guna kitab-kitab kecil, sama ada daripada aliran pondok yang telah diterjemah ke bahasa Melayu ataupun yang ditulis dalam bahasa Melayu lama tu satu. Kemudian ataupun kalau budak-budak yang mengaji di madrasah yang guna kitab bahasa Arab yang kecil-kecil, yang bawah-bawah ni, mereka mula disenakkan dengan perbahasan-perbahasan ini. Jadi manusia akan jadi macam stres, akan jadi serabut. Orang awam ni tuan-tuan, kita tak tahu dia dengar berapa puluh tahun dah kehidupan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Betul tak? Dan benda tu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tetapi tiba-tiba bila dia start nak belajar ilmu akidah, apa yang berlaku? Allah Maha mendengar, Maha melihat, betul. Cuma pendengaran Allah tu macam mana? Mendengar dengan zat ke mendengar dengan pendengaran? Melihat dengan zat ke melihat dengan penglihatan? Kemudian sifat Allah Ta'ala tu, dia bertempek pada zat ke dia bukan bertempek pada zat? Adakah dia itu zat ataupun bukan zat? Kemudian bila Allah SWT bercakap, makhluk tak ada lagi pada waktu tersebut. Macam mana kalam ni? Apa ta'alluq kalam ni? Allah berkuasa tapi makhluk tak ada lagi. Allah mendengar, makhluk tak ada lagi. Ke Allah ni mendengar bila manusia start bercakap? Dia start dah, dia panjang, maka dia membawa kepada teori ta'alluqat yang saya sebut semalam. Ta'alluq. Betul tak? Saya sebut pada tuan-tuan untuk tuan-tuan tak faham, supaya tuan-tuan menjauhi pengajian yang macam ni. Sebab orang tidak akan faham. Saya pun tak faham, selalu kena maki dalam kelas. Tak adalah kena maki, selalu kena marah. Kalau ta'alluqat ni hari-hari kita tanya dalam kelas. Ta'alluq sifat kudrah apa? Ta'alluq sifat iradah apa? Ta'alluq sifat kalam apa? Ta'alluq sifat sama apa? Ta'alluq sifat basar apa? Sampai dulu saya pernah dengar satu ustaz tu, dia mengajar di masjid lah. Dia kata Allah bukan berkata-kata, Allah mempunyai sifat perkata. Kata menatang apa pula? Dia kata Allah tak berkata-kata. Dia kata Allah mempunyai sifat perkata. Kalau dia kata berkata-kata, maksudnya macam kita lah, sekejap cakap, sekejap tak cakap. Betul tak? Padahal itu ialah mazhab salaf. Takallama bima sya' mata sya'. Allah boleh bercakap apa yang Allah suka, Allah nak sebut apa yang Allah nak sebut, dengan siapa yang Allah nak bercakap, bila masa Allah nak cakap. Tapi dia kata kita tak boleh kata Allah berkata-kata. Kalau boleh, tak boleh cakap apa Allah sebut. Nah, Allah SWT dalam zahir Quran bercakap dengan Nabi Musa bila, tuan-tuan? Bila Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina tu. Betul tak? Ataupun pergi ke Wadi Mubarak tu. Betul tak? Jadi sekarang orang akan tanya, pada waktu tersebut Allah bercakap dengan Musa ke tak? Mesti dia kata kena bercakap dengan Musa. Cuma orang akan tanya lagi, bercakap macam mana? Ada suara didengari ataupun tidak? Mu'tazilah kata ada suara yang didengari, tetapi suara itu makhluk, Allah cipta. Allah cipta kat pokok, Allah cipta kat batu, itu cerita lain. Nabi Musa dengar suara dan suara itu makhluk. Ahli sunnah dia kata suara Allah bukan makhluk. Salah dia kata Allah bercakap dengan suara yang didengari, dan suara itu tidak menyerupai suara makhluk. Macam mana? Wallahu alam. Saya tidak bersama dengan Nabi Musa masa tu. Tetapi bila kita cakap macam ni, Asy'ariyah akan kafirkan kita dalam kes ni. Masalah saut dan juga harf ni, Asy'ariyah akan kafirkan kita dalam masalah. Teori ta'alluq ni ialah perkaitan antara Allah yang qadim dengan makhluk yang baru. Bagaimana bila Allah bercakap? Tuan-tuan, orang gila je tuan-tuan bercakap tak ada makhluk ni. Bukan, orang gila je bercakap tak ada audience kat depan ni. Betul tak? Jadi, adakah Allah Ta'ala bercakap tak ada makhluk kat depan dia? Kalau kita kata Allah bercakap ada makhluk kat depan dia, macam ada dua apa? Ada dua Tuhan yang lama, yang qadim.
Jadi untuk lari daripada semua benda tu tuan-tuan, dia kata tak, ni ada ta'alluq. Ta'alluq dia apa tuan-tuan? Ta'alluq suluhi qadim. Allah Ta'ala mampu bercakap, tetapi bila wujud makhluk, barulah kalam Allah itu akan didengar oleh Musa, yang dinamakan sebagai tanjizi hadith. Jadi tuan-tuan pun tak faham, saya pun tak faham. Saya boleh cakap sebab saya hafal, bukan maksud saya faham. Kita jawab biasa, kita hafal lah benda tu. Ta'alluq sifat kalam macam ni, ta'alluq sifat qudrah macam ni, ta'alluq sifat iradah macam ni. Kita boleh hafal lah benda tu. Dapatlah akidah tinggi tuan-tuan. Tak 90 lebih biasa. Akidah syairah jangan main-main. Biasa cara tauhid 90 lebih juga. Tapi bila kawan-kawan tanya saya, kamu jawab akidah ni apa? Saya jawab berdasarkan soalan pemeriksa, bukan berdasarkan akidah saya. Boleh ada gitu? Kira munafik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawasanya banyak benda yang disampaikan kepada orang awam yang sepatutnya orang awam okey, mereka jadi tak okey bila mula mengaji di masjid. Hatta di masjid. Sebab akal orang awam tidak boleh terima tuan-tuan. Saya ni, saya taklah kata saya cerdik, tapi antara top student. Tapi bila sampai kepada bab-bab ilmu kalam, mantik ni, tak tahu berapa puluh kitab dah belajar. Tetapi syakal dengan darab kias iqtirani sampai hari ni pun bengong. Tak boleh ingat dengan elok. Jadi Maulana berkali-kali kata pengajian sifat 20 ni susah. Dia kata dia sendiri pun tak faham. Yang peliknya bila dia tak faham, kenapa dia nak kritik? Bagi faham dulu, baru boleh kritik, baru boleh insaf. Dia kata ngaji tauhid melalui Quran, sunnah lebih mudah berbanding melalui kitab. Maulana ni tengah ambil PhD kalau tak silap. Tapi yang peliknya, tak kalah budak PhD tak perasan yang sifat 20 pun diambil daripada Al-Quran. Sifat 20 disusun oleh Imam Ahli Sunnah, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Kedua-dua imam ini adalah ulama salaf. Maulana mengaku dia ikut salaf, tapi ulama salaf yang mana tak tahu. Ulama salaf ni banyak. Sifat 20 yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi didokong oleh majoriti ulama seperti para muhaddisin, fuqaha serta para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh kita sebutkan Imam Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, Bulughul Maram dan lain-lain. Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Qurtubi. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, muallif kitab Al-Zawajir. Imam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahhab. Tidak sedikit pula daripada ahli tasawuf yang beraliran Asy'ari seperti Abdul Karim Al-Hawazin, penulis kitab Ar-Risalah Qushairiyah. Kalau hampa nak tahu lebih lanjut, boleh rujuk dalam kitab Tabyinul Kizbil Muftara, halaman 291. Pengajian sifat 20 ni telah dijalankan dari zaman salaf hingga ke hari ini. Tidak ada satu pun ulama dan imam-imam besar yang menyuruh masyarakat tinggalkan pengajian sifat 20 kerana alasan payah dan susah. Tiba-tiba mai budak-budak PhD yang belajar alim kabir ni melarang masyarakat belajar sifat 20. Bak kata budak-budak sekarang, lu siapa bro? Untuk pengetahuan hampa, setiap ilmu dia ada level-level dia. Ada level rendah, level pertengahan dan ada level tinggi. Apa sahaja ilmu, pattern dia macam tu. Orang kata math ataupun matematik tambahan payah dan susah. Patutkah kita hapuskan math gara-gara budak sekolah rendah tak boleh faham? Jawapannya tak patut dihapuskan. Sebab matematik tambahan tidak diajarkan kepada budak-budak. Budak ada level dia sendiri. Macam itulah ilmu tauhid sifat 20. Orang-orang awam tidak diajarkan ilmu tauhid tahap tinggi yang memerlukan perbahasan ilmu kalam. Paling basic dalam pengajian sifat 20 ni ialah kita tahu dan yakin dengan jazam bahawa Allah ada sifat wajib dan mustahil lawannya dan alam ini sebagai dalil. Contohnya Allah ada, mustahil tiada, dalilnya alam ini. 3 benda ni sahaja yang wajib belajar. Ini basic dalam pengajian sifat 20 dan gugur kewajipan belajar ilmu tauhid. Kalau 3 perkara yang disebutkan tadi pun masih kata payah, aku tak tahulah otak hampa main daripada mana. Adapun takluk sifat tak wajib belajar bagi orang awam. Tu pun takluk sifat tak payah sebenarnya. Cuma puak-puak Wahabi malas belajar, alasan dia payah. Takluk yang diajarkan kepada orang awam tu basic-basic sahaja. Sebab tu tak pernah dengar lagi dari mulut orang yang belajar sifat 20 ni, walaupun dia ni orang awam, bahawa Allah boleh menjadikan anak kalau dia nak.
atau Allah boleh meletakkan dirinya di dalam syurga dan macam-macam lagi. Sebab apa? Sebab mereka ni belajar ta'aluk sifat. Jadi orang kampung pun boleh faham sebenarnya ta'aluk sifat ni. Tapi pok-pok dia lah jenis malas mengaji, lepas tu tak membagi orang mengaji. Apa yang Maulana sampaikan kepada masyarakat tentang sifat 20 adalah tak tepat. Sama ada berkaitan dengan Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah. Sebab dia sendiri kata dia pun tak faham. Dia hafal ilmu sifat 20 tu hanya untuk jawab periksa sahaja. Zaman ni ramai mengaji nak sijil je, bukan nak ilmu. Jadi bila dia tak faham, dia anggap orang lain pun tak faham juga. Pepatah Arab berkata, al-mar'u yaqisu ala nafsihi, yakni seseorang akan mengkiaskan orang lain ke atas dirinya. Seolah-olah Maulana kata, aku yang top student ni pun tak faham, hampa yang tidak top student lagi lah tak faham, maka jangan belajar sifat 20. Maulana tak faham tu masalah Maulana, jangan libatkan orang lain. Bab faham tak faham dalam mengaji ni kerja Tuhan. Guru hanya mengajar cara yang betul, yang bagi faham Allah. Banyak lagi aku nak respon sebenarnya, tapi jadi panjang pula lagi. Harap Allah bagi hampa faham apa yang aku jelaskan tadi. Akhir sekali aku nasihat, aku pesan ke hampa, belajarlah sifat 20 supaya akidah kita selamat daripada akidah yang sesat. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.